Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha syarika lah wa Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, beberapa kuliah yang akhir-akhir ini memang kita mengulas hal-hal yang berhubung dengan pemerintahan dan kepentingan untuk dilaksanakan keadilan dan menjauhkan kezaliman. Dan telah saya sebut cara kitab-kitab dahulu melakukan approach ilmu kepada masyarakat, digunakan satu target. Kadang-kadang itu pada zaman kalau pemerintahan perlu ditegur, yang dapat ditegur secara langsung ditegur secara langsung. Kalau tidak boleh dibuat kiasan. Kadang-kadang menggunakan hayawan macam sang lamri dahulu, cerita raja, cerita rakyat, cerita hamba, cerita adil, kejam, ini dibuat melalui lisanul hayawan, lidah binatang-binatang. Balik tajuk adil, tajuk keadilan, tajuk kezaliman, saya teringat kepada tiap-tiap kali kita solat Jumaat, seluruh dunia, saya tengok seluruh dunia begitu, walaupun tidak ditetapkan, tapi semua khutbah Jumaat di akhir khutbah yang kedua, bila kata kesemua khatib akan baca akhirnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ujung sekali, wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kamu mesti bertindak dengan adil, menyuruh kamu melakukan keadilan. Wa yanha, dan dia mencegah kamu, melarang kamu daripada fahsya, perangai-perangai keji, wal munkar, perbuatan munkar, wal bagh. Al baghyu maknanya kezaliman. So, menegak keadilan dan mencegah kezaliman di antara perkara yang disibarkan ke seluruh dunia melalui sekurang-kurangnya khutbah Jumaat. Dan kita lama pun memang mereka tidak tinggalkan tajuk ini untuk diperbincangkan dalam masyarakat. Makna dia, kalau Allah telah menyebut dalam hadis kursi, kita masih ingat, saya pernah baca dulu, dia kata, inni haramtu zulma ala nafsi fala tuzalim. Ini kata, sesungguhnya aku haramkan kezaliman ke atas diriku. Ayat tu yang digunakan. Kenapa mesti Allah mengatakan aku haram atas diri aku? Sebab dia fa'alu lima yurid, dia buat apa tak boleh dipersoalkan. Tapi dia nak mengatakan bahawa benda tu besar sangat. Bila itu berlaku dalam masyarakat, kezaliman berlaku dalam masyarakat, kesannya amat berat kepada kehidupan umat seluruhnya. Lebih-lebih lagi kita sekarang banyak sangat kisah yang dipaparkan dalam akhbar kezaliman. Min sebagai contoh, kita tengok sampai hati dibuat kotor-kotor. Tidak terasa boleh dibuat satu kezaliman kepada orang, walaupun nama dia maid, pembantu rumah, anak tiri sebagai contoh, ibu tiri, datuk tiri sebagai contoh. Dia tak ingat mengatakan bahawasanya kezaliman ini Allah haramkan dan pasti akan mendapat balasan. Sebab Allah Ta'ala menyebut
Hadis Nabi menyebut, Quran menyebut banyak sangat yang dikatakan bahawa wattaqu syarral mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabu aw kama qala. Jangan melakukan kezaliman, kerana orang yang kena zalim itu, jika dia minta doa benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak halang. Allah akan tunaikan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dunia sama ada cepat ataupun lambat, tapi banyak kita lihat memang ada pembalasan. Sebab itu benda besar, saya rasa kita cuba nak selesaikan hal ini. Sambungan halaman 34 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru yang ke-10 tu. Dan tiadalah di atas sultan yang adil melainkan Nabi yang mursal atau malaikat yang muqarrabin. Dia nak sebut kata, kalau berlaku yang dipanggilkan sultan, raja, jika benar-benar dia melakukan keadilan kepada rakyat dia, dia nak menyamakan, dia seolah-olah hanya orang tu, seolah-olah hanya Nabi yang diutus. Sebab Nabi tidak melakukan kezaliman. Atau malaikat yang muqarrabin, ada malaikat yang hampir Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, itu taraf punya. Sebab itu penting pemerintah, sultan, jika tak sultan itu pemerintah yang mesti melakukan keadilan. Dan sebenarnya tadi kata orang yang adalah seumpama sultan yang adil, seperti angin yang mengembangkan segala bunga. Dia beri suatu keumpamaan. Kalau ada pemerintah yang adil, diumpamakan dia seperti mana angin yang meniupkan keadilannya kepada masyarakat, macam angin meniupkan bunga-bunga, yang benih bunga-bunga akan berterbangan, akan bertambah, akan subur dan mensubur segala ruh hamba Allah. Semua hamba Allah yang duduk dalam sebuah negeri yang pemerintahnya memanglah benar-benar adil, dia ruh mereka itu subur, maknanya tidak ada dengki-mendengki, kata mengata, caci mencaci, tak ada. Orang semua sebut yang baik saja. Maka sekiranya bagi raja, jangan ditaruh akan hijab. Dia cuba sebut, cuba berlaku. Kalau hijab ni maknanya yang mendindingkan dia, yang menahan dia daripada rakyat sampai kepadanya. Dulu memang dia pakai, kalau raja-raja dulu dia pakai orang yang pegang tombak tu, pegang tombak di pintu tu, kerja mengambilkan borek tu. So, ada orang yang jaga pintu, tak boleh masuk. Tapi sistem itu kekal, orang saja berubah. Dulu pakai orang, sekarang tak pakai orang, dia pakai CCTV. Tengok, tak kenal yang boleh masuk. Atau sistem appointment itu pun tak lama, dalam 2 tahun boleh jumpa langsung. Tak sampai, ada hijab, ada yang mendindingkan, ada sempadan yang orang tak boleh sampai. Sudah segiranya wajib mesti bagi pemerintah, jangan ditaruh hijab, jangan ada tekatan. Jadi bukan maknanya sampai nak terbuka, sampai orang boleh masuk begitu mudah. Itu sistem tu kalang kabut lah. Memanglah kena jaga, tapi jangan sampai orang tak boleh jumpa, melainkan masuk dalam kroni sahaja. Tak rakyat. Itu dia katakan, jangan taruh hijab, jangan ada orang yang jaga. Jadi kesakitan orang yang kena zalim. Makna orang yang kena zalim, siapa nak selesaikan kezaliman dia, mereka dia pergi mengadu kepada pihak yang berwajib. Kalau sampai ke peringkat dia pergi kepada raja, pemerintah ataupun tokel ataupun raja ataupun Perdana Menteri dan sebagainya. Kalau dia tak boleh pergi jumpa, tak boleh mengadu, so, siapa yang selesai kezaliman dia? Dia tanggung lama sebab kezaliman. Daripada masuk mengadu, dia kena mengadu.
Dan kadang-kadang manusia ni saya tengok, kalau pengalaman saya sedikit lah, bila orang ada masalah dengan diri dia, ke keluarga dia, ke anak, ke kawan dia, dia tak dapat pergi ke mahkamah, tak pergi. Dia orang yang dia boleh mengadu saja. Kalau kita dengar pengaduan dia, dengar hangguk kepala ya. Bila habis tu, kadang saya dijumpa buang 1 jam kadang tu. Akhir sekali tu, tapi apa yang nak minta kat saya ni? Tak tu, nak sampai tu. Nak boleh. So dia nak keluar je. Kalau kita boleh bantu dia, itulah. Yang saya katakan dia, orang ni dia kena mengadu. Mengadu itu dia merupakan proses yang kita panggilkan unloading the problem. Loading the problem, banyak menanggung kesengsaraan. Nak keluar bila? Macam kereta kita loading barang, load, never unloading. Dia patah seperti kereta breakdown. Orang the loading problem, kezaliman yang dia tanggung begitu banyak. Nak keluar bila? Itu yang timbul kata orang yang ada depression, terlampau depres, susah hati dan sebagainya. Ini punca di antara. Okey. Jangan ditaruh akan bawa. Istilah bawa, orang jaga pintu. Jaga pintu juga ya, dia juga ada kuasa untuk benar dengan tidak benar kepada orang. So dia kata kalau boleh jangan pakai orang yang jaga pintu menahankan orang jangan masuk. Yang menegahkan orang yang daif, orang yang lemah sampai kepadanya. Orang yang hebat kuat sampai lah. Yang ada kabel sampai, yang tak ada kabel yang tak kenal dia tak boleh masuk. Sedangkan dia ada kezaliman atas diri dia. Daripada dia cerita daripada Maimun bin Mahran, seorang ulama. Katanya, adalah aku duduk pada Umar bin Abdul Aziz. Maimun seorang tabi'in, ulama. Satu hari dia bersama-sama di majlis Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz saya sebut dah, dia seorang khalifah yang gelarkan sebagai khalifah Rashidah yang kelima, ataupun salah seorang daripada khulafah Rashidin yang kelima. Maka berkata ia, Umar berkata kepada dia, siapa pada pintu? Saja Umar duduk sama dengan apa namanya Amr bin Mahran. Maimun kata, bila aku duduk ada orang yang mengetuk pintu dia, pintu khalifah Umar bin Aziz. Umar kata, siapa ketuk pintu? Jawabnya seorang laki-laki. Orang beritahu kat dia, laki-laki saya. Turunkan untanya. Dia atas unta. Sudah turun daripada unta dia. Hingga menyangka bahawasanya ia anak Bilal. So Abdul Aziz menyangka orang yang datang itu, di sangkaan dia lah, tengok gaya orang itu, ini mungkin anak Bilal bin Ribah. Bilal seorang sahabat daripada seorang asalnya orang Ethiopia, orang Habasyah, mencari Islam, tertawan menjadi hamba, diperhambakan oleh Umayyah bin Khalaf, diseksa, diteruk-teruk. Dia beriman, diseksa kerana imannya, hampir mati dia, ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan, menjadi muazzin Nabi yang terkenal sampai hari ini pun namanya kekal. Tukang azan di masjid dipanggil Bilal. Tapi yang pelik itu pula, orang Melayu panggil Bilal, orang tak panggil. Orang Arab, orang tukang azan, dia tak panggil Bilal, dia panggil muazzin. Bagus orang Melayu lah. Di papan masjid tu, Imam Bilal. Bilal nama orang. Kerja dia tu azan. Orang kerja azan ni isim fa'il dia muazzin. Kalau ma'zun pula tukang nikah orang. Ma'zun syar'i. Okey. Saya tertarik dengan Bilal ni kerana Islam telah mengangkat derajat insan daripada serendah seorang hamba. Hamba istilah Arab dia maslubul iradah, dia tidak ada apa kehendak dia,
Tak ada tunai. Dia kerja untuk tuan dia saja. Dia bukan makan gaji. Dia tak bayar, dia bayar. Kerja dia hamba. Dipukul, tidak boleh melawan dan tak boleh lari. Kalau lari di mana pun orang tangkap. Tak boleh. Jadi serendah itu hamba, kerana dia masuk Islam, Allah uji dia. Dia Islam awal, Allah uji dia dengan keseksaan yang tidak ditahan oleh orang biasa. Tapi dia tahan. Setahan mana? Setahan bila dia telah sampai ke kemuncak. Dipaksa dia keluar daripada Islam, balik semula ke agama lama dia. Umayyah bin Khalaf, iaitu tuan dia, ikat tengah padang pasir yang panas, waktu musim panas terik tu, tanpa baju. Kita nak cross daripada hotel ke masjid di Mekah musim panas ada pun fikir 10 kali sebab panas. Kalau hari Jumaat tunggu sampai masjid nak rumah kita pun nak sembahyang. Sepanas itu Bilal ditambat tengah panas. Tak apa. Tak ada petanda pun dia nak keluar balik daripada agama dia. Malah sampai peringkat diletak di baring badan atas pasir yang panas, letakkan batu panas atas dada. Kalau kamu tak keluar balik Islam kepada agama lama, mampus kamu dengan batu tilik. Dia terus sebut ahadun ahad, fardun samad, Allahu ahad, Allahu samad. Itu saja. Dalam keadaan mati dengan hidup itulah, maka Abu Bakar lintasi, crossing, tengok Bilal. Dia jumpa Umayyah. Dia kata, mau je kamu jualkan Bilal kepada aku. Orang dah bukan 3 suku mati, 99% mati dah. Tinggal duk mut nyawa dah. Boleh jual lah, apa salah? Jual, tapi mahal. Bukan beli. Beli orang yang nak mati, asalkan dibuang seksa. Hidup Bilal. Dia tidak menjadi hamba Abu Bakar. Abu Bakar beli, bebas dia. Bebas dia masuk Islam, menjadi orang yang paling kuat memegang hukum-hukum Allah dan Rasul, dan orang yang paling kuat melakukan kerja ketaatan kepada Allah. Nabi pilih orang azan, orang yang jiwanya bersih dan sebagainya. Nabi pilih dia sebagai tukang azan. Akhir naik makam dia Bilal. Bukan sahaja dia disebut sebagai seorang muazzin, tukang azan, tapi di antara orang yang Nabi sayang dalam hidup dia. Tuan bayanglah bila Nabi nak bercakap dengan orang lama-lama ni, tukang bersandar di belakang sebab Nabi bersandar sebab saya ada, tak apa, saya ada orang tua itu atas macam ni, lama-lama duduk belakang lengung. Bilal tukang pergi sandarkan back to back tu. Bilal Nabi panggil dia. Hatta kepada pagi Nabi nak wafat, Nabi keluar daripada bilik dia, menjenguk muka daripada bilik rumah Aisyah tu. Dipanggil Bilal. Bilal masuk dan dia nak keluar berjumpa orang ramai. Daripada Nabi dia nak sama tinggal. Itu dalam hadis Bukhari. Wa huwa kharaja min hujratihi wa huwa yattaqi ala Bilal wa rajulin min as-sahabah. Itu yang dimarah oleh orang Syiah terang dah. Dia keluar daripada rumah dia, yattaqi, dia bergantung, mengharapkan Bilal memegang dia. Yattaqi ala Bilal. Sebenarnya dia dengan Ali. Sebab tu orang Syiah marah, mengapa sembunyi nama Ali? Dan mengapa pula Bukhari mengutamakan Bilal daripada Ali? Sepatutnya yattaqi ala aliyin wa Bilal, atau yattaqi ala aliyin wa rajulin. Tak apa. Tapi mengapa yattaqi ala Bilal wa rajulin? Besar sangat ke Bilal? Tengok. Tapi saya nak cerita yang tu, nak cerita kemuliaan insan
penghormatan, mesej yang nak disampaikan kepada seluruh alam. Sebaik-baik insan Muhammad saat-saat akhir ini keluar berjumpa dengan ummah, yattaqi ala Bilal, bergantung, berpapah dengan Bilal. Bilal Habasyi, Bilal Ethiopia, Bilal bekas hamba, Bilal tak timbul. Sebab inna akramakum indallahi atqakum, orang yang semulia-mulia kamu sejak Allah Subhanahu wa taala, orang yang takwanya lebih. Tu saat macam inilah yang Nabi bergantung dengan yattaqi ala Bilal wa Ali, dengan Ali. Sebab akhirnya dalam hadis lain bahawa Bilal salah seorang yang diberitahu lebih awal dia masuk syurga. Dia antara orang-orang yang masuk syurga awal, Bilal. Itu di antara, saya tengok seorang sahabat lain, seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit. Satu ada fenomena, Zaid seorang hamba, dia Zaid bin Sabit. Zaid ini hamba, tapi dia keluarga kaya. Keluarga dia, bapa mak dia, keluarga dia, kabilah dia kaya raya. Berlaku peperangan zaman itu, dia kena tawan. Tawan jadi hamba. Hamba dibawa, dijual seorang ke seorang, seorang ke seorang, daripada budak. Ini budak ke, budak kena jual. Akhirnya dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid. Nabi berkahwin dengan Khadijah. Zaid hamba kepada Khadijah. Khadijah hadiahkan Zaid itu kepada Nabi. Nabi ambil dia jadi anak angkat. So bebas jadi anak angkat. Tak lama lepas dia anak angkat Nabi, keluarga Zaid yang semua telah dibebaskan dah lama, mencari Zaid. Cari Zaid, orang kata ada di Mekah. Pergi ke Mekah, cari-cari kata ada apa dah kerja. Pergi Khadijah, dia kata aku dah hadiahkan kepada suamiku Muhammad. Pergi jumpa dengan Muhammad. Zaid ada? Kami bapaknya, pak saudaranya, ini ibunya, kakaknya yang merindui dia. Kami datang ini nak ambil balik Zaid, balik ke kampung kami, kabilah kami. Berapa harga pun kamu sebut, kami akan bayar. Nabi kata, mahukah aku offer, tawarkan kepada kalian lebih baik daripada tawaran kamu? Kamu tawar untuk membeli Zaid balik dengan berapa harga pun kamu nak beli, aku nak tawarkan kepada kamu lebih baik daripada itu. Apa lebih baik? Aku tak tahu Zaid dia mana. Zaid dah keluar pasar tadi. Kau pergi cari dia, ada di pasar. Kau balik mai sini, aku tak mau cakap. Cuma aku tanya dia, betul tak kamu bapak dia, mak dia? Sudah. Lepas tu kamu tawar kat dia tawaran, Zaid, kamu dipilih antara dua, bebas sebebas-bebasnya dan kembali kepada orang keluarga, atau kamu pilih duduk dengan Muhammad. Lepas jumpa dengan Zaid, datang dapat Nabi ni, bertanya dia, Zaid, kamu kenal? Kenal? Dapat bapak. Datang bapak kamu, peluk dia. Ni, mak, ni kakak, abang, pak saudara. Okey Zaid, dengar apa dia cakap. Bapak pujuk dia, kamu dibebaskan, tak payah kerja dengan orang, balik dengan keluarga, balik semua, tak ada masalah. Kami terima kamu. Kamu bukan dibuang, kamu ditawan dahulu kan. Balik semula, bebas sebebas-bebas keluarga. Ataupun kamu nak pilih Muhammad, bapa angkat kamu sebagai terus hidup. Dikatakan dalam sejarah, Zaid tidak menunggu untuk melihat sesiapa pun.
nak tanya Muhammad nak kejip matakan nak buat gitu ke? Dia tak tanya kat siapa, dia katakan ikhtartuhu an ghairi, aku pilih Muhammad dengan tidak payah ada dah bandingan dah. Pilih Muhammad, dah berpisah bapa berapa lama. Itu saya kata tadi tu, bila lihat balik apa yang Nabi buat kepada Bilal ni, Zaid dan sebagainya, itu nak menunjukkan bahawa betapa adil, betapa sayang dia kepada orang hamba. Kalau beriman, kalau kuat saya, itulah orang-orang yang di tepi dia. Itu yang saya nak kaitkan, itulah maka disebut sebagai orang yang dikatakan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. So Umar dia sangka yang datang tadi itu adalah anak Bilal bin Ribah. Itu kan anak Bilal, muazzin Rasulullah, tukang azan. Mengizinkan ia baginya dengan masuk. Maka Umar bin Aziz Khalifah mengizinkan orang tadi masuk atas sangkaannya dia anak kepada Bilal. Dan berkata ia telah mencitera akan daku bapakku. Kata orang tu yang datang tu, dia kata bapa aku telah menceritakan, meriwayatkan kepada aku bahawasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia nak sampai hadis sebab dia nampak gaya tu anak Bilal lah, walaupun disangka awal menyangka bahawasanya dia anak Bilal. Anak Bilal mendengar daripada Bilal dengar daripada Nabi, hadis sahih lah. Apa Nabi kata? Bahawa barang siapa memerintahkan sesuatu di bawah pekerjaan umat, Nabi kata dekat Bilal, sesiapa sahaja pemerintah yang diberi kuasa memerintah umat, kemudian maka ditaruh orang yang hijab, tidak dipakai orang yang jaga pintu, jaga tak boleh masuk, siapa nak mari tak boleh masuk, yang menegahkan mereka itu daripadanya, orang tak boleh sampai kepada pemerintah khalifah, melainkan mendinding Allah daripadanya pada hari kiamat. Seorang itu juga tidak boleh bertemu dengan Allah dia pada hari kiamat. Semua orang pada hari kiamat akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Cepat berjumpa, cepat selesai masalah. Kalau nak berjumpa pun lambat, menunggu pun lambat, itu suatu penyiksaan. Seorang yang berkuasa dalam dunia ini, dia meletakkan pengawal, orang tidak boleh berjumpa dengan dia, maka orang ini pada hari kiamat pula Allah letakkan pengawal dia pula, malaikat pula, jangan bagi orang jumpa dengan aku. Tak celaka di situ pergi. Maka setiap kala mendengar ia, itu Umar Aziz mendengar kata-kata itu, sebenarnya hadis daripada anak Bilal. Berkata ia bagi orang yang menunggu pintunya, dia terus keluar order, perintah orang jaga pintu dia, pergilah kamu duduk di rumah, pencen, bukan take leave, berhenti kamu kerja, notis 24 jam. Kamu tiada dilihat akan seorang kemudian daripada itu, bukan lepas kamu saja, bukan makna aku buang kamu lepas tu ada orang lain yang jaga aku pula, tak. Aku berhentikan kamu ni kerana aku dengar hadis tadi daripada anak Bilal mengatakan, siapa aku sebagai raja, pemerintah, kalau aku gunakan kamu sebagai orang jaga, orang lain tak boleh masuk, kamu tahan dan sebagainya, hari kiamat aku pula kena tahan, tidak boleh berjumpa Allah Ta'ala. Betul tak? Itu saya kata yang orang kata Umar punya adil atau ke situ. Dia mungkin tidak tahu mengatakan sebelum ada hadis yang Nabi telah kata demikian. Bila anak Bilal mengatakan demikian, dia tahu itu hadis, dia terus beramal dengan terus panggil orang jaga pintu, oi, okey. Bukanlah makna semudah itu buang orang, bukan. Dia ada polisi dia, orang tu pun reda, okey, daripada duduk pada pintunya. Dan kata Khalid, ini yang habis kata Khalid, kata yang Khalid bin Abdullah Al-Qushairi berkata ia bagi hajatnya. Ini maksud dia orang yang menjaga, memberi hajatnya. Kepada seorang khalifah, dia ada orang yang dapat menunaikan hajat dia, orang suruhan. Dia berkata kepada orang suruhannya atau pengawalnya,
Apabila duduk aku pada tempat dudukku, maka jangan engkau tahan seorang masuk kepada aku. Itu sama dengan basic tadi. Maka bahawasanya wali pemerintah yang memerintahkan pekerjaan orang, tiada menegah orang masuk kepadanya melainkan 3 orang. Pemerintah yang adil, pemerintah yang sebenar dalam Islam, dia tidak boleh menahan mana-mana orang masuk, kerana orang tu keadaan yang kena zalim lah, hak dia terkicir dan sebagainya, dia kena mengadu lah. Tapi bukan kesemua orang boleh masuk. Dia kata kalau nak tahan pun ada 3 jenis orang saya boleh tahan. Siapa? 1, orang dungu. Dungu, bukan dengung. Dungu ni bangang lah, orang itu lah. Yang benci ia tentunya melihat atas seorang. Orang yang bodoh ni dia tak mau orang lihat kesalahan-kesalahan dia, dia tak sembunyikan segala keburukan dia. Seorang ni dia memang dia datang jumpa pemerintah pun dia ada masalah dia. Kalau orang nama dia dungu ni, yang dia tak mau orang lihat masalah dia, orang ni cuba dengan aku jangan dia berubah. Atau kerja yang syak, atau hajat yang ditakut daripadanya bahawa nyatakan orang. Yang keduanya orang yang bukan hajat, orang yang jahat tu. Pertama orang dungu, 2 orang bukan hajat, jahat tu. Atau orang jahat yang ditakut daripadanya bahawa yang orang takut kepadanya. Mungkin dia masuk nak bunuh khalifah, dia minta nak masuk. Itu yang berlaku zaman Umar dahulu. Zaman Umar bin Khattab, kerana tidak ada penapisan orang yang nak jumpa dengan dia, nak semayang duduk belakang khalifah pun orang tidak tapis. Akhirnya Abu Lu'lu'ah duduk di belakang dia semayang subuh. Umar rukuk semayang, dia tikam Umar, dia di belakang Umar semayang belakang Umar, Abu Lu'lu'ah. Maka dengan tikaman itu Umar mati wafat 3 hari kemudiannya. Itu dia katakan jika orang tu orang jahat yang orang takut kepadanya, maka itu jangan bagi masuk dekat aku. Dan yang ketiganya orang bakhil, benci ia meminta-minta orang padanya. Memang orang bakhil dia amat benci orang datang meminta daripadanya, tak sedekah ke, minta derma ke apa sebagainya. Yang jenis bakhil ni 3 orang, orang dungu, orang jahat dan orang bakhil. Ini yang dia kata boleh ditahan mereka daripada terus berjumpa dengan pemerintah ataupun wali. Dan segianya bagi raja mengambil wazirnya itu orang kepercayaan. Wazir mana menteri. Wajib bagi raja mengambil menterinya, pembantunya, penolongnya, orang kepercayaan. Bukan kepercayaan kepada dia, kepercayaan pada agamanya. Orang itu dari segi keagama, komitmen keagamaannya itu jelas, kuat. Bukan kepercayaan kepada raja. Kepercayaan kepada raja orang yang pandai bodek dia. Bukan kepercayaan kepada pemerintah. Tapi tak, dia orang yang kepercayaan pada agamanya, orang yang keagamaannya tidak dipertikaikan. Dia kuat berpegang, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itulah yang sepatutnya diambil oleh pemerintah, raja sebagai menteri penolong dia. Benar lidahnya, seorang yang tadi itu yang dia tidak cakap bohong. Dikenali seorang yang tidak berbohong. Benar. Adil pada agamanya. Dia dalam hal agama dia adil, maknanya dia hukum tidak mengikut bulu, tidak mengikut ras, tidak mengikut kepentingan kehidupan, tapi dia balik kepada yang Quran sebut, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kamu benci seseorang, benci satu golongan, kamu tidak adil dengan dia. Dah, adillah kerana dia mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Itu adil pada agamanya, kepercayaannya. Ya, dia adil, dia tidak syubhat dalam kepercayaan dia.
tu alladziina walam yulbisu imanahum bizulmi. Orang yang beriman sungguh itu orang yang tidak menyalutkan, memakai, memasukkan dalam imannya ada berbagai-bagai kezaliman. Itu tak boleh. Perangainya lagi mempunyai tilik pekerjaannya. Ini dia antara kriteria syarat yang ditulis disebut oleh ulama terdahulu yang masih reliable. Inilah yang permasalahan ummah di mana pun bila ini tidak ikut kepada apa yang disebut macam ni, menimbulkan masalah. Tidak akan hatta agamanya, perangainya, lidahnya semua kena betul. Mempunyai tilik pekerjaannya, rakyat dia kena tilik, melihatlah kepada nasib rakyat. Bukan rakyat yang dipilih-pilih, rakyat yang sungguh-sungguh. Lagi mempunyai insaf dan syafaqah, dia mempunyai keinsafan yang mendalam dan kasihan belas, ada sifat syafaqah, kasihan belas kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan orang yang lemah mentadbir akan ummah. Ya. Orang yang lemah pada agama ni senang faham mudah ya. Orang yang tidak boleh melawan kehendak hawa nafsu dia, itulah selemah-lemah orang. Dia tunduk kepada kehendak nafsu dia, ataupun nafsu kaum kerabatnya, nafsu kawan rakannya. Kalau dia tunduk, dia ikut kehendak nafsu dia, memang terjerumuslah manusia biasa kepada lembah kehinaan kerana nafsu, dan gugurlah, jatuhlah kuasa dia yang berkuasa kerana hawa nafsu. Ini yang disebut memang jauhkan orang yang lemah mentadbir akan ummah. Yang lemah kata di bawah dia tidak berpegang kepada yang kokoh. Kita senang kalau dalam Islam, kalau orang yang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan tali yang cukup kokoh, berpegang dengan hukum Allah, hukum yang amat kokoh, dia tak berubah, dia kuat sebab sumbernya Allah Ta'ala. Pegang dengan tali manusia, tadi apa manusia buat dia kepul, lama-lama dia jatuh. Hukum manusia lemah, dia berubah, orang boleh tolak. Hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum yang tu yang dia katakan bahawa jangan ambil orang yang lemah mentadbir akan ummah. Dan sejahat-jahat ditaruh akan orang yang laim. Kalau pemerintah yang amat jahat, dia kata dia ambil pemerintah yang ambil menteri, orang yang laim, bahasa Arab laim ni orang yang dicerca, orang yang orang lain semua marah, orang yang kena cerca. Tiada pemalu. Tiada pemalu ni contoh dia kalau orang yang boleh melakukan, orang yang sanggup melakukan, melanggar hukum Allah dengan terang-terang. Itu orang tak malu. Kalau dia tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nak malu dengan manusia pasal apa? Sebab itu tidak boleh dilihat dia seorang yang melakukan demikian. Dan orang yang kurang bangsanya, keturunan bangsanya yang rendah. Kan dalam masyarakat Arab masih ada kasta-kasta bagi setengah masyarakat, pandang memandang. Tapi Islam bukan tidak mengakui ada. Sebab tu macam di antara zaman Nabi katakan, aku Allah pilih dari keluarga yang terbaik, pada kabilah yang terbaik, suku kaum yang terbaik, daripada kelompok bangsa yang terbaik. Allah pilih aku. Sebab dia katakan kena tengok juga. Dan yang korang bicaranya kerana ada pekerjaan, korang bicaranya, budi bicaranya korang, dia tak pakai budi bicara.
atau pekerjaan. Raja-raja dan pemerintahnya dan perintahnya sekaliannya kembali kepada wazir. Sebab nature pemerintahan dia raja, dia akan refer kepada menteri. Betul. Dan ikutnya raja-raja itu pada tangan wazir. So, wazir menteri boleh mewarnakan raja ikut maklumat yang dia bagi. Dia salah tadbir, salah bagi maklumat, raja salah mengambil hukum atau mengambil tindakan. Dia bagi maklumat yang betul, jujur dan ikhlas, raja betul. Sebab raja tak turun ke bawah. Itu dia katakan bahawa betul. Wazir ikutnya raja-raja itu pada tangan wazir. Umpamakan sultan seperti kampung, dia dapat misal. Dan wazir itu pintunya, pintu kampung. Jadi maknanya sultan seperti kampung, wazir itu pintu kampung itu. Misalnya, barang siapa yang datang kepada kampung, maka berkehendak ia datang memukul ia akan pintunya. Cerita. Barang siapa datang akan dia bukan pintunya, terkejut dia. Terkejut. Dia dapat masuk. Betul lah. Dan adalah tempat jatuh wazir daripada tempat kerajaan raja-raja. So, cermin bagi muka. Dia nak misalkan dalam sebuah negeri itu, raja wazir, cermin yang membayangkan baik tidak pemerintahan itu, tengok menteri. Tengok menteri dia mewarnai raja. Raja tak akan tahu kesemua, melainkan menteri itulah yang mewarnai. Kalau rosak pemerintahan dia rosak raja tu. Kalau baik pemerintahan wazir, maka baik raja. Itu dia katakan dia berumur cermin bagi muka. Tiada melihat padanya, tiada lihat akan keelokan mukanya. Dia kalau dia tengok menteri dia elok, memang dia tahu lah pemerintahan dia elok. Jika menteri dia tak elok, rasuah, tak jujur dan sebagainya, apa sajalah yang dilihat orang tak elok, memang tak boleh. Tapi dia diambil juga dengan jadi gambaran orang tidak baik dan jahatnya dan kecelaannya. Demikian lagi sultan tiada sempurna pekerjaannya melainkan baik akal wazirnya. Dia ulang baliklah. Sultan tiada sempurna kerja dia melainkan baik menterinya yang berakal baik dan sihat fahamnya, fahaman yang betul, jangan faham yang silap. Bersih hatinya, jangan dengki, jangan benci orang sebagainya. Dan sekiranya bagi raja dan orang besar yang lain daripada keduanya mengetahui kan kejahatan zalim dan celakanya, orang kena tahu tentang kejahatan menteri bagi maksud memperbetulkan. Betul, sebab betapa seksanya kehidupan rakyat yang kena tindas oleh pemerintahan yang tidak adil. Kalau rakyat bukan seorang ni, kalau sampai ramai yang terseksa, tertindas, hidup dalam keadaan ketidakadilan, dia memakan diri, hati tidak seronok. Bukan sahaja orang yang kena zalim tidak seronok, kita yang tak kena zalim pun dia tahu kata itu kezaliman. Kita pun sakit sama. Kita tak suka melihat orang kena zalim, orang kena iniaya. Itu yang dia nak katakan bahawa memang celakanya zalim dan celakanya supaya terkejut daripada takut mendatangkan. Inilah yang saya dibawa beberapa ayat Quran ini yang jadi pengajaran. Jadi antaranya panaj'al na'natallahi 'alal zalimin, maka kami jadikan laknat Allah atas orang yang zalim. Orang yang zalim sentiasa mendapat laknat Allah. Laknat maksudnya at-tardu 'anil rahmah. Dia kena hambat ataupun dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah dia banyak cabang. Satu di antara rahmat Allah yang besar, orang itu Allah kurniakan kasihnya kepada orang itu dan orang itu mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat yang paling besar. Dia mengenali Rasul dan walaupun tidak berjumpa, dia mengasihi Rasul.
Dia kenal Islam, dia cinta kepada Islam. Kalau orang yang dilaknat Allah Ta'ala ni, dia ambil ke semua tu. Dia benci kepada Allah, Rasul, benci sunnah Rasul, benci kepada hukum, dan jangan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam yang tidak kita sadar. Kita minta dijauhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala menyebut hal macam ini, yang dia katakan bahawa innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila muzabzabina baina dhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula, yang bermaksud dan sesungguhnya orang-orang yang munafik, yang tidak confirm jitu keislamannya, keimanannya kepada Allah, boleh dipersoalkan, disebut sebagai orang yang munafik. Apa tandanya? Satu, yukhadi'un Allah, dia menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menipu Allah bagi maksudnya memutarbelikkan hak-hak Allah kepada manusia dan memutarbelikkan hukum-hukum Allah kepada manusia untuk menggendalakannya. Tak kena putar. Bila kita cari jalan supaya nak mengatakan Islam tak boleh lah, hukum tak boleh sebagai adat lakang kita. Sebenarnya kita menipu Allah. Sebenarnya wahwa khadi'uhum, nak tipu Allah macam mana? Mereka menipu diri mereka sendiri. Apa tanda yang nyata? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka bila menunaikan salat, ditunaikan dengan rasa cukup malas, bukan kerana urging, kerana seronok menghadap Allah, seronok takbir, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawat, aku hadapkan mukaku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dengan penuh rasa seronok dan rasa cukup. Rahmat Allah itu mendatang kepadanya. Jika kita malas sahaja, sudah ada petanda. Ada yang kedua, yura'unan nas, amalan-amalan yang mereka buat nampak macam kerana Allah, tapi mereka sebenarnya untuk menampakkan kepada manusia, biar orang puji, orang suka kerana dia melakukan kerja-kerja taat Allah. Kemudian wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah illa qalila, melainkan sedikit sangat. Kemudian muzabzabina baina zalik, dia terumbang-ambing di tengah-tengah. Islam sungguh pun tidak, tak Islam sungguh pun tidak. Nak berjuang untuk Islam pun tidak, nak kata tinggal pun tidak. Muzabzabin, dia terumbang-ambing tengah-tengah. Dia orang yang neutral pun tidak neutral, itu. Sebab itu ini di antara sekali seperti ini, itu termasuk di antara makna para orang yang telah mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar nampak elok, tapi dalam sebenarnya tidak. Itu dikatakan bahawa Allah firman lagi, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, jangan kamu sangka Allah Ta'ala lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Yakni tiada lalai daripada barang yang dikerjakan adalah orang yang zalim, lagi akan diseksanya. Itu ayat Quran yang mengatakan Allah tak akan lupa apa sahaja kezaliman yang dibuat oleh manusia
sekecil mana pun Allah tidak akan lalai. Itu yang balik pada ayat waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang membuat benda yang khairan, kebajikan sekecil sebesar atom, dia akan dibalas. Siapa yang buat kejahatan termasuk zalim, walaupun sekecil ditimbangkan sebesar zarrah, sebesar atom, yarah, walaupun makna yarah itu dia lihat, dia akan dibalas. Betul. Dan Allah firman lagi bahawasanya kami sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka yang meliputi dengan mereka itu kelilingnya. Maknanya ada orang yang akan diberi balasan dalam air yang panas. Ada orang yang api sahaja datang di hadapan dia. Macam dalam satu ayat Quran yang menyebut inna ahwana lan nari azaban yaumal qiyamah man lahu ni'lani wa syirakan min nar yughla bihima dimaghu. Atau kama qala Nabi kata ada orang pada hari kiamat dia terlebih sedikit sahaja dosa dia. Di syafaat macam mana pun masih ada sedikit dosa dia. Maka orang itu orang yang akan mendapat ahwana ahlan nari azaban. Dia mesti mendapat balasan juga. Tapi balasannya ahwan, begitu gampang, begitu enteng. Apa dia? Dibawa ke arah neraka. Berjalan sampai dia rasa panas neraka. Dia berjalan, dibawa berjalan, semua kan dibawa. Mereka bawa dia dalam ayat wasiyah kalau dia kafaru tu. Sampai dia rasa panasnya di depan dia lah, di dalam panasnya sudah tak boleh pindah. Okey, cukup, kamu boleh balik. Tapi sebelum balik, elok kamu rasa sedikit bagaimana orang yang dalam neraka merasa. Kamu rasa apa? Lahu ni'lani, dibawa dua kasut daripada kasut-kasut yang dipakai. Dalam neraka ada kasut. Wasyirakan, syirak tali kasut. Kamu pakai kasut ni, kamu kenakan tali kasut, lepas tu buang cepat-cepat, kita balik masuk surga. Tak payah pergi tengok, tak payah masuk, tak payah kena api, tak payah kena air panas. Bila orang tu pakai kasut, kenakan tali, theoretically saya nampak macam antara kuasa positif kasut, negatif punya tali. Kena tali sahaja, panas tu, panas kasut tu menyegang badan dia. Yughla bihima dimaru, panas tu, degree panas sampai kepada peringkat otaknya menggelegak dan cair. Itu ahwanu ahlan nari azaban. Itu balasan neraka yang paling enteng, yang paling ringan sekali itu. Inna ahwana ahlan nari, semudah-mudah, seenteng-enteng balasan orang nar, orang neraka. Man lahu ni'lan wa syirikan, kata tadilah. Tapi ada yang tidak kena masuk neraka, tapi dia kena tuang dengan air yang diambil, tak payah masuk neraka, tapi yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yughla biha dimaru yusharu ma fi juludihimul qul. Semula kita yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu ma fi butunihimul julud walahum maqami'u min hadid. Yang lain pula dia lebih sikit dosa dia banding yang kawan tadi, dibawa juga ke neraka, tak payah masuk neraka, panas tak boleh pergi dah. Tak kata kamu kena rasa sikit ayat dalam neraka tu, rasa macam mana, aku nak ambil daripada neraka, mai sini. Bawa air itu, yusabbu, dituang
min fawqi ru'usihim, ayat Quran, dituang ke atas kepala mereka, tuang aja. Bila air itu kena kepala, yusharu ma fi butunihim, yang dalam perut itu segala perut muda, perut tua, perut kitab, jantung, hati, yushar, cair. Asal yushar tu maknanya macam timah, macam apa nama ni, koper, bila kita kenakan panaskan dia cair. Digambarkan air tuang atas kepala, tapi panas dia sampai ke peringkat ma fi butunihim, yang dalam perut semua, yushar, melting, hancur. Habis kulit, badan, wal julud, kulit, tulang ni hancur atau hidup balik, habislah seksa. Itu yang macam ni saya kata. Bila balik kepada poin saya sebut tadi, kalau tak dapat melihat dengan mata hati yang macam ni, tak dapat melihat balasan, nak buat macam mana, nak lepas diri macam mana tu. Kalau orang yang buat zalim yang besar-besar ni zalim kecil-kecil pun dah berdengung dah. Itu baru tuang air atas kepala. Ada bayang orang yang jatuh dalam lopak, dalam kawah, dalam tempat yang air sedang menggelegak, air yang sama sedang menggelegak, apa jadi? Itu saya kata, bila mengenangkan itulah, maka orang tidak boleh buat zalim atas dunia, tak boleh buat jahat, takut. Itu yang saya sebutkan. Dia katakan, buat kami sediakan buat orang yang zalim itu api neraka yang meliputi dia, api yang keliling dia pula. Dia banyak macam. Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa memutuskan hak seorang Muslim, telah diwajibkan Allah baginya api neraka dan diharamkan atasnya syurga. Tengok ini, sesiapa yang memutuskan hak seorang Muslim, seorang itu ada hak, tapi hak dia tidak diberi, dia dizalimi dengan haknya tak diberi. Apa hak dia? Hak ni ada dua yang besar. Satu hak agama dia, kedua hak individu. Hak agama ni macam kita orang Islam mana pun, kita nak supaya hak agama kita bukan dipelihara, tapi apa yang dituntut Allah Subhanahu Wa Taala, dia hak kita menuntut dilaksanakan. Itu hak agama. Kalau hak itu tak ditunaikan, kita tak menunaikan hak Allah dan hak manusia. Kalau hak itu kita tahan, tak beri kepada orang ni, yang Nabi sebut, barang siapa memutuskan hak, putus, tak bagi, seorang Muslim telah diwajib Allah Ta'ala baginya api neraka, maka dia haram katanya syurga. Maka sembah seorang laki-laki, ya Nabi Allah, dan jikalau ada ia sedikit, maknanya dia sikit saja yang kena tahan hak dia, Rasulullah, bukan banyak. Nabi kata, jikalau ada ia sepotong kayu sugi sekalipun, hak dia, hak kehidupan, ada hak dia, orang ambil hak dia, orang curi kayu sugi dia, lah nak buat apa? Kayu sugi itu kalau orang curi ataupun dia minta hak dia, orang tak bagi, pada apalah, apa bondonya kayu sugi. Atau itu pun Allah Ta'ala akan termasuk orang yang menahankan hak seorang manusia. Allah haramkan masuk syurga, Allah masuk dalam neraka. Dan kalau sekecil itu pun Nabi sebut, dia ada Nabi, man iqtata'a haqqan mri'in muslimin aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Siapa yang menahan hak, mengambil hak, menzalimi hak manusia, maka dia tak masuk syurga, masuk neraka. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang itu menahankan orang sikit saja, cuma sekadar satu kayu sugi saja, Nabi kita sama, walaupun sepotong kayu sugi pun. Nabi sekali lagi bermaksud, tiada daripada seorang hamba yang dizalimkan oleh orang maka melihat dengan matanya ke langit, melainkan
Firman Allah Azza wa Jalla, bahkan hei hambaku, sebenarnya atasku sanggahnya, akulah akan menjadikan sanggahannya, aku tolong akan dikau, dan jikalau lama masanya, walaupun lama sekalipun, aku akan tolong. Maksudnya ke orang tu kena zalim, dia melihat ke langit, maksudnya kalau doa lah, ya Allah, dia doa pun pandang ke atas, tak apalah pandang mana boleh. Tapi maknanya bila dia berdoa demikian, Allah berjanji dengan dia, aku akan sanggah kamu, aku tolong kamu, aku akan beri hak kamu walaupun masa yang panjang. Dan Nabi bersabda lagi yang bermaksud di bawah tu, artinya ketahui olehmu bahawasanya zalim, zulm itu kezaliman. Kezaliman itu terbahagi ia atas 3 bahagi. Dibahagikan kezaliman 3 bahagian. Pertama, kezaliman yang tiada diampun. Ada kezaliman orang buat yang tidak diampun. Kita kena tahu. Itu apa dia yang okey, tak ampun. Kedua, zalim yang tiada ditinggalkan. 3, zalim yang diampunkan. Adapun zalim yang tiada diampunkan itu ialah sekutu dengan Allah, yakni sembah akan lain serta Allah. Maknanya kalau itu yang paling besar sekali makna syirik, orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang menyembah Allah tapi dia telah melakukan perkara-perkara syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tercakap dalam bab syirik dah. Kalau berlaku dosa syirik ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampun dosa syirik, dan dia akan ampunkan dosa-dosa yang lain. Walaqad awhayna ilaika walladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takun minal khasirin. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, sama ada kami wahyukan ke semua nabi-nabi sebelum daripada kamu, sama. Apa dia? La in asyrakta, kalau kamu syirik sahaja Allah Subhanahu wa taala, semua amal-amal ibadat kamu itu akan dibuang, dan kamu akan jadi orang yang paling rugi di akhirat. Kita dah bincang banyak dah. Dan Allah firman lagi, muka baru halaman 36, bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun akan orang yang sekutukan dengan dia, dan diampun akan yang lain daripada yang demikian itu bagi orang yang dikehendakinya. Adapun kezaliman yang telah ditinggalkan, itu zalim hamba setengah akan setengah hamba. Mana kezaliman tak tinggal, maksudnya kezaliman yang mesti diambil tindakan. Tak dibiarkan dan tak diampun. Pertama, bila kita syirik, dia tak diampun. Kita buat zalim dengan manusia, maka dia tak ditinggalkan, akan diambil tindakan. Itu zaliman hamba setengah akan setengah. Dia dapat tiada daripada dihisapkan di antaranya, dan orang yang dizalimkan, maksudnya akan dibicarakan. Itu yang satu daripada episod hari kiamat. Kita semua mati, dibangunkan pada hari mahsyar, dan diberikan kitab amalan. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sesiapa yang diserahkan kepadanya kitab amalan yang dia buat, diserahkan dengan hormat, dengan penuh hormat, dengan tangan kanan di arah hadapan, maka dia akan mendapat hisab yang cukup mudah. Maknanya harapannya begitu cerah masuk syurga. Wa amma man uti kitabahu wara'a dhahrih,
Siapa yang kita amalannya diberi pun ke belakang, malaikat tak mau tengok muka, ulur ke belakang. Ayat lain, beri dengan tangan kiri. Yang ini, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dia nak dapat kitab tu pun dia tahu dah. Dia tahu dah panggil dia dah. Dapat kitab tu pula bagi tangan kiri pula, atau arah belakang pula. Dia tu mengatakan, binasalah aku. Yad'u subura, dia meraung, dia melaung-laungkan subura. Wa yasla sa'ira, dia akan disalai, dibakar atas api neraka. Tapi dia masih ada harapan, kerana dalam kitab-kitab amalan dia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka berlakulah tawar menawar. Dia kena cari orang yang dia zalim dahulu. Masa itu dia mencari orang yang dia zalim dahulu. Beruntunglah kalau seorang kita buat zalim. Tapi kalau kita buat zalim kepada rakyat, nak cari siapa? Bukan boleh kumpul rakyat semua nak buat macam pilihan raya, nak kempen suruh maafkan saya, maafkan kami. Itu. Tapi pastilah kita kena yakin bahawa memang ada hadis yang menunjukkan bahawa pada hari itu orang akan mencari orang-orang yang dia zalimi. Dia hutang, dia tidak bayar. Bukan tidak boleh bayar, tapi sengaja tidak membayar. Pasal apa tak bayar saja. Itu orang yang kita fitnah dia bulat-bulat, kita baca banyak hadis. Orang yang hak dia kita ambil, kesemua mereka akan menuntut hak. Masih boleh tawar-menawar ketika itu, kamu maafkan kesalahan aku dahulu dengan aku bayar kepadamu. Duit tak ada, kredit kad tak ada, yang ada pun pahala. So dia boleh tawarkan pahala dia sebanyak mana, ambil pahala ni. Kalau orang tu rasa selesa, okey, bagi pahala kepada aku, boleh, aku ampulkan dosa kamu, ampun kesalahan kamu, bukan dosa, kesalahan kepada aku ampun. Tapi kalau semua rakyat yang dia zalimi, semua minta diganti dengan pahala, apa pahala yang kamu ada? Kita kata maka dalam hadis lain itu katakan, beruntunglah orang yang meninggal dunia walai salahu mazlamata ahadin. Orang yang mati dia tidak ada kezaliman kepada orang, cukup beruntung dia. Satu kezaliman kamu tinggal dalam dunia, tak ada maafkan dan sebagainya. Zalim kepada isteri ke, zalim kepada anak ke, zalim kepada suami ke, jiran dan sebagainya, siap. Kena fikir sekarang. Itu dia katakan bahawa tidak dapat, tiada daripada dihisapkan antaranya dan antara orang yang dizalimkan. Sampai kepada kita berdiri di hadapan mahkamah Rabbul Jalil bercara. Kena. Dan ketika itu pula, ketika yang kita baca ayat Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu hari yang mulut kena kunci. Nakhtimu ala afwahihim, mulut semua kena kunci. Nakhtim, kami khatamkan dia. Hang dah cakap banyak dulu dah. Hang pencin hari ini, jangan cakap. Apa yang tak cakap lagi? Wa tukallimuna aydihim, tangan panca indera mereka yang dahulu tidak bercakap, ini kena bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki dialah yang tukang bawa ke sana kemari. Dia akan sebut dia bawa badan tuan ni ke mana. Tangan akan sebut dia buat apa, berapa kali dia ambil barang orang, dia pukul orang, dia zalim orang, desain AP palsu banyak mana. Ini semua timbul balik semua, satu tak tinggal. Jadi kalau sudah begitu, bila
tangan menyaksikan apa dia buat, kaki menyaksikan, sampai kulit ni, sampai kulit bercakap ni, kulit kesemua akan bercakap apa dia lihat, apa dia buat tu. Bila buka mulut semula, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli syai'. Mereka komplain, orang tu komplain kepada tangan, mata, hidung, kulit. Yang bercakap tu siapa? Anggota akan jawab, kulit akan jawab, antaqana Allahu alladhi antaqa kulli syai'. Hari ini hari Allah perintah kami bercakap. Semua akan bercakap pada hari ini. Bercakap apa? Bercakap yang benar. Mahkamah Allah, siapa yang pakai kat tangan, saya mengaku saya akan bercakap benar. Tidak yang benar, mereka semua dia benar. Tak payah nak bohong macam mana aku dah tangan bercakap. Dan bercakap pun fakta pula. Sekian hari bulan, sekian jam aku buat ini, sekian hari sekian aku buat ini, aku buat ini, aku buat ini. Sampai dia marah, kenapa yang bercakap? Allah bercakap, kan Allah suruh kami bercakap pada hari ini. Jadi dia kata nak lepas zalim macam mana? Sebab tu ada dua mahkamah. Satu mahkamah manusia, dua mahkamah Rabbul Jalil. Kalau manusia ni tak semesti tu orang tu salah, maka dia salah di mahkamah. Sedikit keraguan aja, giving them benefit of the doubt. Apa? Tak tahu. Sebab disangsikan saksinya lah. Allah Ta'ala nak nafi macam mana? Dalam kitab amalan kita, sampai kita katakan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita mengiling kepala melihat kitab amalan kita, dia baca, kenapalah kitab ni tidak meninggal sedikit pun yang kita buat, kecil besar mana pun semuanya ada. Dikira apa? Dia saksi kita. Tak cukup dengan kitab itu pula, mata saksi, hidung saksi, mulut saksi, perut saksi, bulu rumah saksi, sampai kuku saksi. Habislah. Jadi saya kata, hingga reda ampunyanya, hisab sampai reda ampunyanya. Orang yang punya hak tadi itu dia reda, dia maafkan, dia tak apalah, it's okay. Dia tak reda dituntut, maka akan diberi kepadanya hak tuntutannya. Adapun kezaliman yang diampunkan, kan tadi kezaliman yang pertama yang paling besar, yang kedua yang tak ditinggalkan, kami tindakan, yang ketiga yang diampunkan, maka iaitu zalim hamba bagi dirinya. So, kalau kita ada melakukan kezaliman kepada diri kita, apa kezaliman kepada diri kita? Tadi macam dikatakan, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman telah berwasiat kepada anak-anaknya dengan mengatakan, wahai anak, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah, kerana kesyirikan kesyirikan kepada Allah Ta'ala itu suatu kezaliman yang paling besar. Yang paling besar lah. Apa sahaja yang nama ada ini, yang nama ada kezaliman ini, kalau Malaysia buat untuk diri dia selain daripada syirik, syirik ini dia disebut, aku tak ampun, aku tidak ampun, yang lain itu diampunkan dengan diri kita. Maka itulah yang kita katakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa adil dengan hamba-Nya. Diminta hamba-Nya adil, dan manusia juga akan menghadapi segala sengsara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.